pemandu teksi limo KLIA perlulah dibenarkan mengambil pelanggan di mana-mana sahaja dan bukan lagi dihadkan di KLIA. Dan saya ingin menarik perhatian Dewan ini bahawa kadar bayaran harian limo teksi limo airport ialah RM153.69 sehari. Manakala teksi bandar biasanya membayar di antara RM45 dan RM55 sehari. Pemandu limo airport terpaksa membuat 5 kali perjalanan trips sehari untuk menampung bayaran ini. Setiap perjalanan mengambil masa 2 sampai 3 jam. Jadi pemandu terpaksa memandu 10 jam sehari secara minimum untuk hanya membayar sewa harian dan expenditure yang lain, pembayaran yang lain. Dan ini bukan saja tidak menjamin peluang pulangan kewangan pemandu, ia juga menjejaskan kesihatan pemandu dan boleh membahayakan nyawa penumpang serta keselamatan jalan raya secara amnya. Walaupun namanya limo, kereta yang diperuntukkan oleh syarikat Airport Limo Malaysia Sdn Bhd biasanya adalah Proton Persona 1.6 dan bukan kereta dengan enjin 2.0 dan ke atasnya. Dengan pembayaran harian RM153.69 sehari, dalam 5 tahun pemandu bayar syarikat konsesi sejumlah RM270,000 untuk Proton Persona yang berharga RM40,000 kalau tanpa cukai atau tanpa cukai excise duty. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkata bahawa pekerjaan pemandu teksi adalah modern slavery. Dan Airport Limo adalah salah satu contoh yang paling ketara. Saya mohon jasa baik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkumi Menteri Kewangan untuk membatalkan konsesi pegangan Airport Limo Malaysia Sdn Bhd untuk keadilan kepada pemandu-pemandu yang ditindas ini. Saya nak masuk tajuk KTM dan sistem rail kita. Saya ingin menarik perhatian Dewan ini terhadap pengurangan perkhidmatan keretapi oleh KTM dengan jadual baru yang berkuat kuasa hari ini. Stesen-stesen kecil di Johor dan di seluruh negara yang paling tergugat. Di antara Julai 2011 dan Julai 2013, 8 perkhidmatan train telah dibatalkan. Dan sejumlah 9 stesen-stesen kecil di seluruh negara yang termasuk 6 stesen-stesen kecil di Johor ditutup dalam tempoh 2 tahun ini. Perkhidmatan keretapi adalah komponen yang tidak boleh diabaikan dalam sistem pengangkutan awam. Sebenarnya, dengan pengurusan yang baik, perkhidmatan keretapi sepatutnya berkembang dan berkhidmat di lebih banyak stesen-stesen dan menawarkan lebih banyak kepelbagaian perkhidmatan train, more variety. Perkhidmatan train tidak sepatutnya dihadkan kepada perjalanan utara-selatan. Di kawasan seperti Kluang dan Sembrong, perkhidmatan train boleh digunakan untuk membawa orang ramai ke stesen-stesen kecil di kawasan berhampiran. Sehubung itu, adalah dikesali bahawa menurut The Age, muka surat 17 hari bulan Jun 2013, unit kerjasama swasta awam di JPM dikatakan telah memberi kelulusan kepada Malaysia Steel Works MaSteel untuk membina Metropolitan Commuter Network di Iskandar, Malaysia. Ini lagi satu kesilapan yang menswastakan perjalanan yang boleh membawa keuntungan dan dengan itu merugikan KTM kerana berlaku cannibalization. Dan saya mengesal Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membatalkan kelulusan kepada MaSteel dan mengkaji sistem rail kita secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dilakukan secara tergesa-gesa. Saya nak sentuh isu GST. Majoriti rakyat tidak mahu GST dilaksanakan, tetapi jawapan YB Tambun ni saya rasa tidak betul. Yang Berhormat YB Tambun memaklumkan Dewan Rakyat minggu lepas bahawa kerajaan sedang
melaksanakan kajian mengenai GST yang mana ianya berdasarkan kepada keadaan ekonomi dan harga semasa. Kajian sebelum ini yang telah dibuat pada tahun 2009 adalah berdasar kepada keadaan ekonomi dan harga pada masa tersebut. Saya ingat ini mungkin kenyataan yang mengirukan Parlimen kerana dalam anggaran perbelanjaan didapati bahawa di atas nama panel kajian semula cukai sejumlah 22 juta ringgit diperuntukkan pada tahun 2010, 13 juta pada tahun 2011, 11 juta pada tahun 2012 dan 5 juta pada tahun 2013, iaitu jumlah 51 juta dalam tempoh 4 tahun digunakan dalam belanjawan-belanjawan sejak 2010 untuk mengkaji pelaksanaan perluasan tax base yang termasuk GST. Pada tahun 2013, satu perkara perbelanjaan bertajuk perluasan dasar cukai yang bernilai 50 juta ringgit juga disyaki ada kena-mengena dengan pelaksanaan GST. Sehubung ini, saya menggesa Menteri Kewangan untuk satu, mengumumkan hasil kajian panel tersebut sejak tahun 2009 kerana kami di Pakatan Rakyat dan rakyat Malaysia tidak mahu lagi kerajaan merahsiakan kajian GST kerana ia melibatkan kesejahteraan rakyat terbanyak. Hasil kajian perlu diumumkan. Kedua, mengumumkan pihak konsultan yang mana telah terpilih untuk menjalankan kajian tersebut kerana ini juga perlu diketahui oleh rakyat Malaysia. Ketiga, memberi penjelasan lanjut sama ada jawapan Parlimen dari YB Tambun hanya bertujuan menyembunyikan hasrat kerajaan untuk melaksanakan GST atau tidak. Dan keempat, kalau jika kerajaan Barisan Nasional benar-benar mahu melaksanakan GST, satu jawatan kuasa pilihan Parlimen yang merangkumi ahli-ahli Parlimen dari kedua-dua pihak Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat perlu ditubuhkan untuk mengkaji dan meneliti pandangan rakyat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin minta KDN untuk memberitahu status ataupun keadaan tentang isu hukuman mati. Pada tahun lepas, bulan Oktober 2012, Yang Berhormat Padang Rengas telah maklum Dewan dan juga di media masa bahawa kerajaan bersedia untuk melaksanakan moratorium dan mengkaji semula penggunaan hukuman mati. Hasrat kami ialah bahawa discretion, kuasa untuk memutuskan hukuman mati dikembalikan kepada hakim-hakim dan saya minta peluang sila gulung saya minta kerajaan melaksanakan moratorium supaya tidak ada banduan digantung mati sambil apabila kerajaan menjalankan pengkajian semula. Dan juga tentang isu hukuman sebat, diketahui bahawa seramai 42,634 banduan telah dilaksanakan hukuman sebat dalam 3 tahun yang lalu. Di kalangan mereka ada 13,851 banduan di bawah Akta Immigration 1959/63. Saya minta kerajaan memikir balik, adakah pelaksanaan hukuman sebat terhadap warga asing yang tidak mematuhi Akta Immigration itu, adakah ini mematuhi human rights principle, dan adakah ini baik untuk negara kita dan perhubungan people to people relationship, perhubungan kita dengan rakyat Indonesia, dengan rakyat di serantau. Dan saya minta kalau boleh kita janganlah melaksanakan hukuman sebat ke atas
rakyat warga asing yang datang ke negara kita. Mereka dah cukup, kita mesti ada keperimanusiaan, sikap keperimanusiaan untuk membantu orang yang datang ke negara kita dan menghantar mereka keluar kalau mereka salah, tetapi jangan melaksanakan hukuman sebat ke atas mereka. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua. Terima kasih YB Keluang. Sila Bintulu. Apa sebab? Ini seperti sekarang pun ada kurus sikit lah. Pasal tidak jadi timbalan Menteri Besar. Dia jadi menteri sudah. Oh, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta mengambil bahagian dalam perbahasan Titah Diraja Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada beberapa perkara demi kepentingan rakyat. Pertama sekali, satu isu yang menimbulkan kemarahan rakyat ialah masalah sistem penyampaian, delivery system. Selalu kita dilihat tidak proaktif dalam menyelesaikan masalah rakyat. Contohnya, isu PR kita, permanent resident dengan izin, sepatut suami isteri harus diberi secara tulus atas jaminan daripada mana-mana pihak warga negara kita, warga negaraan kita. Kalau suami isteri pun boleh memalungkan sekiranya berlaku penceraian. Sekarang tempoh menunggu dengan retek yang terlalu banyak tanpa memikirkan kesusahan rakyat yang terpaksa membuang masa begitu lama untuk tempoh menunggu kerana banyak perkara yang perlu dilaksanakan untuk menyambang visa dan sebagainya. Masalah ini hanya dapat diselesaikan sekira kita mempunyai rekod di seluruh negara supaya mengkalahkan pengiriman yang mungkin berlaku. Bintulu. Terima kasih. Simpan Renggam. Ya. Kawasan saya juga ada banyak kes PR yang telah pun tertunggak lama. Selama bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat Bintulu, apakah sebenarnya yang menjadi halangan di kementerian ini sehingga masalah sebegini tidak dapat diselesaikan. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam. Memanglah ini perkara yang serius. Saya memohon ini Kementerian Dalam Negeri mestilah serius mengatasi masalah ini. Termasuklah kalau boleh menumbuhkan satu bahagian khas untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Kesempatan ini diambil oleh pemangkan bahawa kerjaan hanya berlaku adil pada sesuatu kaum sahaja. Saya mau perkara ini diatasi dengan segera untuk menangkis tuduhan-tuduhan pemangkan. Datuk Yang Dipertua, isu Pangandaran Seputih bangun. Tolong. Nak bagi laluan. Terima kasih. jangan panjang, mau pendek punya. Saya sokong. Sila. Muhammad Bintulu ni kerana pada beberapa tahun yang lepas apa yang kita lihat ialah setiap pilihan raya kecil bekas Menteri Dalam Negeri dia akan hantar itu IC pengangkat pengenalan baru kepada para nenek makcik yang dah tunggu lama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu dan gambar selalu keluar dalam surat khabar Cina front page. Dan lepas tu kita lihat semua lakonan ni tidak dibuat lagi dalam 1 tahun yang lepas. Jadi dalam pilihan raya kecil besut ini, saya berharaplah yang Menteri Dalam Negeri yang baru itu boleh lakukan yang sama. Dan kali ini lebih banyaklah kita boleh tolong edarkan juga. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, ini seperti cuma mau keliru dalam Dewan saja. Isu penggambaran pembantu rumah
juga sering menjadi masalah yang sangat pening kepala, terutamanya suami istri yang bekerja. Beban ditanggung majikan yang berpendapatan sederhana dan rendah sangat tidak berpuas hati kerana terpaksa membayar kos perkhidmatan kepada agensi biro asing dengan tinggi, iaitu lebih RM10,000 bagi setiap orang pembantu rumah. Ini anggap membimbangkan rakyat yang amat memerlukan perkhidmatan ini, termasuk kaki tangan kerajaan atau keluarga yang bekerja. Pembantu rumah yang datang ke negara ini, ada yang tidak mendapat gaji selama 6 bulan. Inilah cari satu masalah. Kadang-kadang ini pembantu rumah buat huru-hara sama majikan. Lebih sedih lagi kalau pembantu rumah lari atau berkhidmat hanya setahun saja. Begitu juga dengan masa pembaharuan permit memerlukan masa beberapa minggu atau bulan yang amat menyusahkan rakyat. Satu lagi, sektor pengkilanan juga terus menghadapi masalah. Hanya 3 kali pembaharuan visa pekerja yang dibenarkan. Kesulitan kepada majikan yang terus memberikan latihan kepada mereka akan terus meningkatkan kos apabila pekerja baru terpaksa dilatih semula. Semua ini antara masalah yang tidak diselesaikan dengan baik. Bagaimana rakyat boleh yakin bahawa kerajaan bersungguh-sungguh mau menyelesaikan masalah rakyat? Janganlah sesuatu masalah hanya dibuat secara ad hoc, kemudian gagal macam berlaku pada program 6P yang lalu. Datuk Yang di-Pertua, isu keselamatan antara isu terpenting di negara kita dan menjadi isu paling panas dalam pilihan raya umum ke-13. Setiap hari kita baca surat khabar, kes pembunuhan, penculikan, rompak, ragut, rogo dan sebagainya. Kementerian haruslah memantau serius dan mengatasi masalah keselamatan negara dengan segera. Janganlah tunggu atau cakap akan ambil tindakan tetapi masih tak nampak apa-apa tindakan. Rakyat pun soal bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Ipoh dan segelintir kawasan di Sarawak sudah tidak selamat lagi untuk perjalanan pada waktu malam. Apa sudah terjadi dengan keselamatan di negara kita? Kita bukan nak tuduh sesiapa atau pegawai yang terlibat, tetapi persepsi rakyat sudah tidak yakin terhadap pihak polis mampu menyelesaikan masalah jenayah seperti kes-kes yang dinyatakan. Begitu juga kes kecurian kereta dan lain-lain. Persepsi orang ramai terhadap keadaan keselamatan adalah membimbangkan kalau kes jenayah berlaku secara berterusan. Contohnya, makan mi di warung tepi jalan pun kena rompak. Rumah Menteri Belia Tan Sukam pun kena rompak. Apa sudah jadi? FTI hendak melapor di negara kita aspek. Pertama yang ditanya ialah aspek keselamatan. Jangan bisinglah. Kamu dulu pun sama juga. Tak ada bantu pun. Di Selangor dalam isu keselamatan. Putatan bangun. Sila. Boleh tambah masa kah? Banyak orang panggung. Diingatkan 30 minit je ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya dari Bintulu. Saya memang segan kalau minta laluan daripada Bintulu, tapi nasib baik hari ini dia bagi laluan. Soal keselamatan ini, saya melihat dan mendengar ucapan Yang Berhormat Bintulu
soal kita tidak harus menuding jari sahaja kepada polis. Apa cadangan yang berhormat sebenarnya? Sebab soal keselamatan ini melibatkan semua warga negara kita, terutama sekali golongan-golongan NGO, golongan-golongan badan yang beruniform, bukan saja polis. Jadi, setuju yang berhormat, kalau kita cadang kepada Kementerian Dalam Negeri bahawa kawasan-kawasan yang panas ditubuhkan satu jawatan kuasa yang menjaga keselamatan tempat-tempat yang tersebut, terutama sekali penglibatan masyarakat setempat. Minta penjelasan kalau boleh. Terima kasih Yang Berhormat Putatang. Memang saya setuju, kita pun ada saudara rukun tetangga, tetapi kita anggota polis mesti mau menunjukkan kita yakin mengawal keselamatan di negara kita kepada pelabuh asing dan pelancong ke Malaysia kita. Seputih bangun lagi. Dah, tunggu. Saya ada 24 muka, nanti dulu, belakang. Seputih dan Ipoh Timur. Kita pun mau rakyat hidup lena Sila. tanpa membimbangkan keselamatan. Dia bukan mau minta apa-apa, dia minta kacau saja. Di Sibu, dalam masa Ipoh 2 Timur atau minta 3 laluan. bulan, Ipoh kes Timur bangun, pembunuhan Ipoh Timur. berlaku secara berterusan. Cuma sekarang ada beberapa bulan belum ada kes lagi. Tetapi sampai hari ini rakyat amat sedih dan bersoalkan kenapa satu kes pun tak ada diselesaikan sehingga hari ini. Saya ingin mencadangkan tempo perkhidmatan setiap OCBD dan Ketua CID Negeri dan IPT dihakkan kepada tidak lebih daripada 3 atau 5 tahun. Jadi persepsi Samsung kata jikalau terlibat apa-apa kes jenayah akan ambil masa 9 atau 10 tahun bicara dalam mahkamah. Sekarang masa-masa kita sudah hapuskan EO ini. Inilah Kuantan bangun. Inilah daripada pembangkang dulu minta semua dihapuskan termasuk EO. Sekarang jenayah jari huru hara, keselamatan jari cajas, dia kata lagi kita Barisan Nasional salah. Sebetulnya kamu setuju tak? Sebetulnya. Sila. Terima kasih Bintulu, terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Bintulu berkenaan dengan jumlah anggota keselamatan. Sebenarnya bilangan anggota keselamatan di negara kita mencukupi dari segi kuota anggota berbanding dengan penduduk. Ratio. Anggota ratio kepada penduduk. Kalau ikut international, Interpol menyarankan bahawa satu anggota kepada 245 ataupun 249 penduduk. Dan Malaysia tidak jauh dari segi ratio tersebut. Jumlah di Malaysia dalam 300, satu anggota 300 penduduk. Akan tetapi masalah yang kita hadapi ialah deployment. Di mana kita punya anggota bukan berada di bahagian jenayah. Maka apabila kita bercakap berkenaan dengan membenteras jenayah dan combating crime, kita punya anggota kepada anggota keselamatan punya ratio itu besar. Satu anggota keselamatan kepada penduduk itu lebih kurang 10,000, 5,000 macam Johor Bahru, PJ dan sebagainya. So, soalan saya kepada Bintulu, adakah Bintulu setuju bahawa masalah kita bukan kurangnya jumlah anggota untuk lawan jenayah, tetapi masalah deployment dan seharusnya kita redeploy anggota-anggota kita kepada combating crime, bukan dalam special branch, bukan dalam special force. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Yang Berhormat Kuantan bersoal itu isu, saya minta maaf, saya bukan Ketua Polis Negara. Nak minta nanti Kementerian menjawabkan. Memanglah kata ratio mencukupi anggota itu
bimbang sama rakyat memanglah belum lagi, saya rasa masih jauh lagi. Itulah rakyat mengatakan bahawa Bandar Sibu kini sudah jadi cowboy town. Penjenayah berani buat apa-apa saja dan pemaha rajalela. Walaupun kes jenayah yang serius bergeliling di Sibu, tetapi rakyat amat heran dalam masa naik pangkat, kenapa ramai pula anggota polis di kawasan tersebut yang dinaikkan pangkat. Rakyat minta saya persoalkan, adakah di bawah NKRA kita, kalau mana balai polis jenayah diselesai, anggota polis tidak dapat dinaikkan pangkat. Mana kawasan banyak kes jenayah yang tidak diselesai, barulah pegawai atau anggota polis di balai itu layak dinaikkan pangkat. Contohnya, OCBD Sibu, ramai rakyat tahu dia selalu main mahjong bersama Samsik, orang terlibat di bidi haram ataupun tauke mesin kuda, dan beritahu rakyat bahawa sesiapa pun tak dapat meminta dia dari IPD Sibu. Walaupun terdapat banyak aduan daripada rakyat kepada Bukit Amang atau Kementerian Dalam Negeri. Dato' Yang Di-Pertua, modul latihan polis sepatutnya yang ini pusat latihan polis ini mestilah kita ambil perkara ini pusat latihan ini yang serius dan mustahil untuk kita anggota polis dalam masa proses ataupun training anggota polis dalam undang-undang dan perlembagaan. Kita sekarang difaham ada punya disiplin daripada anggota polis. Siapa-siapa kena disiplin, dia akan hantar pergi pusat latihan bagi jurulatih. Saya meminta kalau bolehlah kita buat perubahan sedikit. Sepatutnya komando tenaga pengajar dan jurulatih di pusat latihan amatlah penting. Kita mau model latihan dipertingkatkan, termasuk kalau perlu dibawa masuk tenaga pengajar dan juru pelatih dari luar negara demi meningkatkan imej dan profesionalisme polis kita. Adakah Kementerian Dalam Negeri sedar bahawa dalam masa bakas Perdana Menteri, merangkap Menteri Dalam Negeri yang amat bahagia Tun Abdullah Badawi telah pun bersetuju untuk menaikkan taraf IPD Bintulu dan juga memperkasakan pegawai bertugas di IPD, tetapi sehingga hari ini apa tindakan pun tak ada. OCBD Bintulu hanya berpangkat superintendent, tetapi yang herannya assignment daripada anggota polis untuk ketua balai di kawasan berindustrian Samalaju pula berpangkat ACP. Macam mana keadaan ini boleh berlaku? Sudah tentu rakyat berasa sangat heran dan akan menjadi tentang soal dan menjadi bahan ketawa rakyat. Seharusnya strata pentadbiran polis dikemaskini mengikut keperluan kawasan tertentu. Dato' Yang Di-Pertua, isu mesin kuda ini, rakyat sudah banyak menjadi mangsa kerana terpaksa berhutang kepada operator mesin kuda. Polis membuat tanggapan pada waktu siang, malam terus beroperasi balik. Rakyat heran, seolah-olah operator mesin kuda mendapat melindungi pihak polis. Satu kes
berlaku di Sibu, yang mana seorang berhutang pada operator mesin kuda dipukul. Selepas itu anggota polis menghantar beliau ke hospital untuk rawatan. Tetapi operator mesin kuda itu membawa geng-geng dalam 6 buah kereta sampai kawasan kecemasan hospital, ditepikan anggota polis dan di depan polis membukul. Apakah sudah berlaku ini? Saya dimaklumkan daripada rakyat bahawa perhutan itu mungkin sudah lumpuh dan orang ini adalah saudara kepada seorang anggota polis. Itulah banyak mesin kuda di Sibu telah ditutup masa sekarang. Tetapi di kawasan lain masih beroperasi di seluruh Sarawak. Adakah ini menunjukkan Samsing lebih berkuasa daripada polis? Rakyat di Sarawak meminta... Minta laluan yang berhormat. Ya, Padang Serai, minta laluan. Pagi saya habis dulu. Saya banyak lagi. Sedikit Ada saja. 8 minit je. Pun tak apa, nanti dulu. Lebih Bintulu ada 8 minit ya, ingatkan. 8 minit sahaja lagi. Tadi dia orang kacau tidak tambah kah? Rakyat di Sarawak meminta saya menyuarakan apakah rancangan dan tindakan disegerakan dari KDN untuk menyelesaikan mesin kuda bersama agensi-agensi kerajaan di Sarawak. Rakyat semua risau dan sudah tidak yakin polis akan memberikan protection kepada mereka. Jadi apakah langkah-langkah dan tindakan sekarang Menteri Kementerian Dalam Negeri baru dalam menyelesaikan masalah ini supaya rakyat dan pelapor asing kembali yakin terhadap keselamatan negara. Datuk Yang Di-Pertua, isu media sosial ini sebelum ataupun ketika PRU ke-13 dan sekarang juga kita dapat melihat blog, Twitter, Facebook dan lain-lain. Terdapat banyak cyber trupo yang memberikan maklumat-maklumat yang tidak dapat. Dan dalam semasa isu, mereka twist dan turn isu sebenar telah misleading dengan izin rakyat. Ini menyapakan rakyat menjadi huru-hara dan melahirkan rasa benci terhadap kerajaan, terutama barisan dan juga barisan nasional. Sesiapa yang menjawab secara neutral atau tidak menyokong pandangan mereka tersebut akan dimaki hamun dan seorang dan serang atau keluarga tersayang turut dimarahi. Siapalah cyber trooper ini dan siapalah yang sponsor mereka ini. Selepas PRU 13, kita mendapat maklumat daripada Special Political Task Force adalah menunjukkan maklumat dalaman daripada DAP sebanyak 2,500 cyber trooper telah digunakan seperti kalau cuba menutikan segara keluaran cerita kalau hitam jadi putih. Ya, seputih bangun lagi. Yang berhormat ditipu oleh blogger dan cyber trooper UMNO lah. Seputih. Mana Yang Muhammad bin Tulu belum bagi lagi bucak ni. Selalu sendiri buat lain orang salah. Tak ada masa untuk saya tak ada masa untuk buat. Tapi yang Muhammad speaker ni tidak benar. Dia kasih bersihkan gala mana-mana dia punya kelemahan menggunakan ini cyber trooper ini. Sendiri buat, sendiri tuduh orang. Yang Muhammad bin Tulu, Sila. sedarkah bahawa cyber trooper yang dimaksudkan ini mungkin dia digelar Laskar Kacang Merah ataupun Red Band Army yang dibiayai oleh si putih?
si putih yang perancang dia. Antara lain, dia menggunakan cyber trooper ini untuk coba menghancurkan kepercayaan orang ramai kepada Kerajaan Barisan Nasional. Setuju kah Bintulu? Saya memang setuju ini. Memang dia punya rancangan ini. Dia ada terlibat ini. Peraturan mesyuarat. Kenapa saya ada cerita terlibat ini? Bintulu. Peraturan mesyuarat. Padang Serai. Tuan Speaker, apa punya kenyataan yang dikeluarkan orang ini? peraturan mesyuarat. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Kinabatangan tadi, kalau kita merujuk kepada 36.9, tidak boleh apa-apa rujukan dibuat semasa berdebat mengenai conduct or character mana-mana yang berhormat. Kinabatangan dengan jelas membuat serangan atas karakter Seputih dan perlu tarik Saya balik dulu. bukan sebut nama, saya Tarik sebut si putih. tarik You balik tak dulu. boleh tuduh lah. 36.9 jelas. Seputih tuduh UMNO boleh. Kinabatangan Seputih tuduh UMNO boleh. Duduk. Sila duduk. Sila duduk. Sekali lagi. Pasal Pak Seputih kena tuduh marah pula. Tarik balik. Sila duduk. Sila Ini duduk. Black Pen Amin Si Putih, bila speaker bercakap, Si Putih duduk, Bintulu duduk jap. Okey, 36.9. Memang tidak boleh menyentuh mana-mana ahli, tetapi ini bukan satu perkara yang dianggap serius. Saya menganggap, saya minta Bintulu teruskan, tinggal lagi 3 minit saja. 3 minit je. Lepas ni Padang Serai nak berucap. Datuk Yang Di-Pertua, tadi saya bersoal ini, kenapa saya setuju, yang berhormat kita pandangan, pasal ini siapa sponsor ini, cyber trooper ini, daripada ini sport ini, di maklumat di web kita boleh tempat cari, dia kata ini bantuan daripada kerajaan Pura Penang dan kerajaan Selangor. Itu masa dia timbalan menteri besar itu ataupun menteri besar Kenang di Selangor itu. Kalau kita kira lah, Datuk Yang Di-Pertua, kalau kita kira 2.500 orang, satu orang 3.000, sebulan pun 7.5 juta. Kalau kita kira average tengah isi ini hanya Bintulu mampu bayar. Kalau 5.000, siapa mampu bayar? Tak boleh macam ni. Sebulan pun mau 12.5 juta. Saya mau bertanya Dewan Yang Mulia bukti ini dapat dari utusan ke? Saya mau tanya ini Dewan Yang bukti Mulia dari ini. utusan Malaysia. Ini hari-hari kita kata Barisan Nasional membuang rakyat punya wang. Saya mau tanya di Dewan Yang Mulia ini, kalau ini betul-betul apa ditulis dalam web, ini wang dia sponsor kepada ini cyber trooper, ini wang daripada kerajaan Selangor, tuan-tuan negeri Selangor, web yang disebut ataupun Pura Penang, apa nama dia bukan kerja, itu wang raya kah? Ni WB rasa si Bintulu ni tak ada masa dah, sila gulung. Bukti BN menyeleweng ada kat Ketua Audit Negara. Kalau mau ada pasal kita selalu cerita, dia kata pergi kita semua tiada putih. Tak tunjuklah bukti di Dewan Yang Mulia. Boleh. Yang Mulia keluar Dewan saya bukti tunjuk. mana? Tunjuk sini. Mana bukti? Bukti dari Barisan Malaysia. Itu task force ni YB rasa Seputih tak boleh ulang macam ni. 35 dalam bracket 1. Ini dia tak faham ini. Inilah masalah daripada pemangkan selalu twist and turn. Kalau dia buat salah, memang patah balik. Kata semua orang salah, cuma dia orang tidak salah. Masalah BN tak buat homework. Ni Batu Kawan pun sama. Sekarang saya punya flow kah? Kamu punya itu yang berhormat Batu Kawan punya flow. Kalau tidak pandai, minta itu pandai kucing ini hari tiada, minta dia ajar sikit baru bangun. Okey. Itu lu. So, sila gulung Habis masa dah. Sudah masa habis, tropi tidak boleh dapat masuk sudah. Datuk Yang Di-Pertua, saya dikulung last. Last ini mengenai UEC ini. Ini sekolah menengah sekolah menengah persendirian. Ini UEC. Tuncung ini selalu lawan. Tidak
ada apa-apa pengalaman ataupun tiada apa-apa idea nak untuk menyelesaikan isu UEC ini. Kalau boleh, saya minta tunjuk, kalau kita tiada idea sudah, bolehlah pesara. Bagilah peluang lain-lain orang siapa berminat dalam sektor pendidikan untuk generasi akan datang. Dalam masa sekarang kita boleh nampak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun menunjukkan sikap yang positif dan keterbukaan dalam tasa-tasa pendidikan.